KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu doakan murid-murid berada dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat untuk mempelajari sejarah pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, suka untuk cikgu memperkenalkan diri cikgu dahulu. Nama cikgu ialah Nurul Afifah Syalihah binti Zakaria dan cikgu mengajar sejarah di Sekolah Menengah Kebangsaan Miharja, Kuala Lumpur. Jadi, hari ini murid-murid akan belajar mata pelajaran sejarah tingkatan 2. Cikgu berharap murid-murid sudah bersedia bersama buku teks dan buku nota masing-masing. Pembelajaran kita hari ini akan bermula pada muka surat 90 sehingga muka surat 103. Baiklah murid-murid, jom kita tengok apa yang akan kita belajar pada hari ini. Murid-murid nampak dua gambar ini? Ada dua gambar yang berbeza, bukan? Jadi apa yang murid-murid faham tentang gambar tersebut? Apa yang murid-murid boleh kaitkan dengan mata pelajaran sejarah? Baiklah, gambar pertama itu gambar apa? Hebat! Gambar A Famosa di Melaka dan gambar yang kedua ialah ya, tepat sekali. Replika Mahkota Johor di Istana Bukit Serem di Johor Bahru. Jadi, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, betul. Kita akan belajar tentang Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Johor Riau yang terdapat dalam bab 5 dan bab 6 sejarah tingkatan 2, iaitu bab 5 topik 5.3 pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka dan topik dalam bab 6 iaitu 6.1 pengasasan Kesultanan Johor Riau. Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, menerangkan bagaimana berakhirnya pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka dan yang kedua, memerihalkan kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Baiklah, sebelum kita masuk topik yang akan kita belajar pada hari ini, mari kita imbas kembali tentang Kesultanan Melayu Melaka. Kemunculan Kesultanan Melayu Melaka merupakan kesinambungan kepada kerajaan masyhur ke alam Melayu. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh Parameswara dan menjadi sebuah kerajaan yang unggul dan gemilang. Kemantapan kepimpinan raja, sistem pemerintahan dan perundangan telah melonjakkan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Namun begitu, Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka berakhir dengan kedatangan Portugis. Cikgu mulakan dengan kedatangan Portugis di Melaka pada tahun 1511. Peristiwa ini penting kerana tahun tersebut menandakan bermulanya serangan Portugis dan penaklukan ke atas negeri Melaka. Kesultanan Melayu Melaka telah menggunakan pelbagai strategi untuk menghadapi serangan dari Portugis. Walaupun terpaksa berundur, pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka terus berjuang untuk mendapatkan kembali kedaulatannya. Berikut merupakan faktor-faktor berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Faktor dalaman boleh dibahagikan kepada dua, iaitu masalah kepimpinan dan masalah perpaduan. Kita mulakan dengan masalah kepimpinan yang berlaku di dalam Kesultanan Melayu Melaka. Murid-murid, mari kita belajar dengan lebih mendalam tentang masalah kepimpinan yang dihadapi pada Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat 3 masalah kepimpinan yang dihadapi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, kelemahan Sultan Mahmud Shah dan pembesar dalam pemerintahan dan pentadbiran yang menyebabkan ketidakstabilan politik di Melaka. Seterusnya, amalan pilih kasih, rasuah serta penyelewengan dalam pentadbiran juga turut menjadi punca kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang ketiga, berlakunya perbalahan sesama sendiri dalam kalangan pembesar-pembesar Kesultanan Melayu Melaka.
masalah dan konflik tidak hanya berlaku di dalam kalangan sultan dan pembesar sahaja, tetapi masalah perpaduan turut berlaku di dalam kalangan rakyat di Melaka. Apakah masalah perpaduan tersebut? Rakyat Melaka tidak bersatu padu serta berlakunya persaingan kuasa antara pembesar Melaka yang menyebabkan berlakunya perpecahan dalam kalangan rakyat Melaka. Selain itu, askar upahan dari luar yang tidak taat setia kepada Melaka turut menjadi punca berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Sekarang, kita bincang pula tentang serangan dari Portugis. Kedatangan Portugis ke alam Melayu kerana ingin mencapai matlamat mereka, iaitu kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Di samping itu, Portugis juga ingin mengawal perdagangan rempah, menyebarkan agama Kristian dan menghapuskan penguasaan pedagang Islam pada ketika itu. Baiklah murid-murid, kita lihat pula kronologi bermulanya hubungan antara Portugis dan Melaka. Hubungan Melaka-Portugis bermula dengan kedatangan Lopes de Square pada 11 September 1509. Kerana kegagalan rundingan menyebabkan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque telah menyerang Melaka. Serangan ini berlaku sebanyak 3 kali. Murid-murid, sila fokus pada gambar di sebelah. Serangan pertama pada 25 Julai 1511 dilakukan dari arah laut. Portugis menggunakan 17 buah kapal dan 800 orang tentera. Walau bagaimanapun, Portugis gagal menawan masjid dan Jambatan Melaka yang menjadi benteng pertahanan Melaka. Serangan kedua pula bermula pada Ogos 1511. Tentera Portugis bersama-sama kelengkapan perang seperti senjata api dan bot menuju ke arah bandar. Pedilan api daripada kapal meriam Portugis memberikan tekanan kepada askar Melaka untuk berundur ke masjid. Serangan daripada Portugis tidak terhenti di situ saja. Pada 24 Ogos 1511, Portugis kembali menyerang Melaka. Tentera Portugis berarak secara berenam melalui jalan bandar dan berjaya menewaskan serangan oleh askar Melaka. Portugis berjaya menawan kota Melaka dan istana Sultan Mahmud Shah. Jadi, apakah strategi Melaka untuk menghadapi serangan Portugis? Kepimpinan Kesultanan Melayu Melaka melaksanakan pelbagai strategi bagi mempertahankan maruah dan kedaulatannya, termasuklah dari aspek diplomasi, strategi, pertahanan dan pertempuran. Melaka juga tidak tandus dari segi semangat juang. Malahan, askar tempatan Melaka juga digambarkan mempunyai semangat keperwiraan yang tinggi. Untuk pengetahuan murid-murid, askar Melaka juga turut menggunakan lancaran dan perahu berapi. Lancaran ialah sejenis perahu yang bergerak laju. Pertahanan Melaka diperteguhkan di kawasan pantai dengan kayu kayang dan pelbagai jenis meriam serta peti-peti berisi serbuk peluru. Selain itu, tembakan meriam bertalu-talu dari pantai. Melaka juga menggunakan tentera bergajah bagi menghadapi serangan dari Portugis. Sekarang, kita bincang pula tentang perjuangan mengembalikan kedaulatan negeri Melaka. Apakah yang dilakukan oleh pemimpin Melaka dalam usaha mengembalikan kedaulatan Melaka? Murid-murid, sila fokus pada peta di sebelah. Peta berikut menunjukkan arah serangan daripada Melaka dan serangan daripada Portugis. Sultan Mahmud Shah berundur dari Melaka ke beberapa wilayah naungan serta jajahannya, kemudian bersemayam di Bentan. Di antara tahun 1515 sehingga 1519, Sultan Mahmud Shah melakukan 3 kali serangan untuk mendapatkan semula Melaka tetapi gagal. Seterusnya, pada tahun 1526, pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah di Bentan telah dimusnahkan oleh Portugis. Akhirnya, Sultan Mahmud Shah berundur ke Kampar dan mangkat pada tahun 1528. Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka berakhir pada 24 Ogos
1511. Legasi Kesultanan Melayu Melaka diwarisi dan diteruskan pula oleh Kesultanan Johor Riau. Kekalahan Kesultanan Melayu Melaka perlu menjadi iktibar kepada kita tentang kepentingan memelihara perpaduan. Hal ini bagi mengelakkan perpecahan yang boleh mengancam perpaduan dan keamanan negara kita. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak uji ingatan murid-murid tentang apa yang telah murid-murid pelajari setakat ini. Lihat soalan berikut, jom kita cuba bersama-sama. Mengapakah Portugis menyerang dan menguasai Kesultanan Melayu Melaka? Ya, betul jawapan itu. Portugis menguasai Kesultanan Melayu Melaka kerana ingin mencapai matlamat, kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Ini kerana Portugis ingin menguasai perdagangan rempah di Melaka. Selain itu, Portugis ingin menghapuskan peranan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam dengan menyebarkan agama Kristian. Seterusnya, Portugis juga ingin menghapuskan kerajaan Islam yang mampu menggugat kekuatan Portugis. Murid-murid, jom kita cuba jawab soalan struktur pula. Mari kita jawab bersama-sama. Soalannya ialah, nyatakan faktor-faktor kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka 2 markah. Jadi apa jawapannya murid-murid? Ya, tepat sekali. Faktor-faktor kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka ialah melibatkan faktor dalaman, iaitu masalah kepimpinan dan masalah perpaduan dalam kalangan masyarakat Melaka itu sendiri serta serangan daripada Portugis. Murid-murid, sekarang kita beralih pula ke bab 6, iaitu 6.1 pengasasan Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Johor Riau diasaskan oleh waris Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan ini juga mewarisi sistem pemerintahan dan pentadbiran serta wilayah jajahan takluk dan naungan Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Johor Riau telah diasaskan oleh Raja Ali, putera Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah. Baginda menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah I pada tahun 1528 sehingga 1564. Bendahara Seri Naradiraja dititahkan untuk menghimpunkan rakyat jelata bagi membuka negeri di pesisiran Sungai Johor. Baiklah murid-murid, sekarang kita beralih pula kepada pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau. Di manakah Sultan Johor meletakkan pusat pemerintahan untuk negerinya? Murid-murid, sila lihat peta di sebelah. Peta ini menunjukkan kedudukan pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau di Pekan Tua. Pengasasan kerajaan bermula di Pekan Tua. Seterusnya di Kota Kara, Kota Sayong di Sayong Pinang dan Kota Batu di Johor Lama. Baiklah murid-murid, mari kita kaji mengapa Kesultanan Johor Riau membuka pusat pemerintahan di Kota Kara, Pekan Tua. Kota Kara di Pekan Tua telah dibina oleh Sultan Alauddin Riayat Shah I pada tahun 1528. Baginda membuka pusat pemerintahan di sini kerana kedudukan Kota Kara yang terletak berhampiran sungai yang lebar dan dalam. Ini memudahkan kapal untuk keluar dan masuk. Selain itu, kawasan yang berbukit bukau di sekitar Kota Kara juga menjadi benteng pertahanan daripada ancaman musuh luar yang cuba menceroboh Johor Riau. Seterusnya, kita lihat pula pusat pemerintahan Kota Sayong di Sayong Pinang. Kota Kara di Pekan Tua telah diserang dan dimusnahkan oleh Portugis pada tahun 1535. Sultan Alauddin Riayat Shah I berundur dan membuka pusat pemerintahan yang baru di Kota Sayong. Pemilihan kawasan ini kerana ia lebih selamat dan kapal perang musuh sukar melintasi sungai di Kota Sayong yang sempit. Sekarang, kita lihat pula pusat pemerintahan di Kota Batu di Johor Lama. Pada tahun 1540, Sultan Alauddin Riayat Shah I memindahkan
pusat pemerintahan ke Kota Batu di Johor Lama. Kawasan ini juga dikenali sebagai Tanjung Batu. Pemilihan Kota Batu sebagai pusat pemerintahan kerana kedudukannya strategik di Sungai Johor yang lebar dan dalam. Ini memudahkan kemasukan kapal dagang ke Johor Riau. Tahukah murid-murid, Kesultanan Johor Riau yang diasaskan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah I telah berkembang dan diperintahkan oleh Sultan daripada dua keturunan. Pada tahun 1528 sehingga tahun 1699, pemerintahan Kesultanan Johor Riau diketuai oleh waris berketurunan Kesultanan Melayu Melaka. Manakala pada tahun 1699 sehingga tahun 1824, kegemilangan dan kemasyhuran Kesultanan Johor Riau diteruskan pula oleh Sultan yang berketurunan Bendahara Johor. Jadi murid-murid, mengapakah pemerintahan Kesultanan Johor Riau sering memindahkan pusat pemerintahannya? Kini, kita bincang pula apakah cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau dalam usaha untuk mempertahankan kedaulatannya. Antara cabaran tersebut termasuklah persaingan Johor, Aceh, Portugis, Perang Johor, Jambi, konflik pembesar dan ancaman Raja Kecil. Murid-murid, sila fokus pada peta minda di sebelah. Persaingan di antara Johor, Aceh, Portugis berlaku kerana tiga kuasa ini berebut untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka. Perang ini dikenali sebagai Perang Tiga Segi atau Perang 100 Tahun. Perang ini bermula apabila Aceh menyerang Johor kerana perdagangan Aceh tergugat. Aceh juga turut menyerang Portugis di Melaka kerana Portugis hendak menguasai perdagangan Aceh. Selain itu, Johor juga turut menghantar serangan terhadap Portugis di Melaka kerana Johor hendak merampas semula Melaka daripada Portugis. Serangan ini menjadi semakin rumit dan berlanjutan apabila Portugis turut menghantar serangan balas terhadap Johor kerana adanya Pakatan Johor dan Aceh. Peperangan ini berakhir apabila Johor memberikan bantuan kepada Belanda untuk mengalahkan Portugis dan menguasai Melaka pada tahun 1641. Manakala Aceh pula mengalami kemerosotan selepas kemangkatan Sultan Iskandar Thani. Seterusnya, kita lihat pula perang di antara Johor dan Jambi. Perang ini terjadi kerana Johor menuntut wilayah tungkal daripada kerajaan Jambi. Krisis dan peperangan ini berlaku dari tahun 1659 sehingga tahun 1679. Peperangan ini berakhir apabila Johor telah menyerang Jambi pada bulan Jun 1679. Serangan ini telah menewaskan dan memaksa Jambi tunduk kepada pemerintahan Kesultanan Johor Riau yang berpusat di Riau. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula bagaimana konflik di antara pembesar dalam kerajaan Johor Riau telah mempengaruhi kedaulatannya. Konflik ini berlaku antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksamana Tun Abdul Jamil untuk menguasai pemerintahan kerajaan Johor Riau. Konflik berakhir dengan pengunduran Laksamana Tun Abdul Jamil ke Terengganu. Justru itu, keturunan bendahara kembali berpengaruh dalam pemerintahan kerajaan Johor Riau. Kematian Tun Habib Abdul Jamil atau lebih dikenali dengan gelaran Bendahara Padang Sarjana telah diganti oleh anaknya iaitu Tun Abdul Jalil. Cabaran seterusnya ialah ancaman Raja Kecil ke atas kerajaan Johor Riau. Raja Kecil menyerang Johor pada tahun 1718 kerana ingin menuntut tahta kerajaan Johor. Baginda mendakwa dirinya sebagai putera Sultan Mahmud Shah I atau Sultan Mahmud Mangkat di Julang pada tahun 1685 hingga 1699. Raja Kecil juga telah mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor Riau dengan menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Manakala Raja Sulaiman iaitu putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV
meminta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara untuk mengusir Raja Kecil. Tahukah murid-murid apa itu Opu Bugis? Opu Bugis ialah gelaran untuk kerabat diraja Bugis Luwu di Sulawesi Selatan. Antara yang terkenal termasuklah Opu Bugis 5 bersaudara yang terdiri daripada Daim Parani, Daim Menambun, Daim Merewah, Daim Celak dan Daim Kemasi. Walau bagaimanapun, Raja Kecil berjaya dikalahkan pada 4 Oktober 1722. Raja Sulaiman ditabalkan sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Manakala Daim Merewah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Muda atau Yang Tuan Muda Bugis yang pertama di Johor. Tahukah murid-murid, Kesultanan Johor Riau juga dikenali sebagai Kesultanan Johor Riau Lingga kerana Lingga pernah menjadi pusat pemerintahan semasa pemerintahan Sultan Abdullah Ma'yad Shah pada tahun 1615 hingga 1623. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1718 hingga 1722 dan Sultan Mahmud Shah II pada tahun 1761 hingga 1812. Walaupun Kesultanan Johor Riau menghadapi pelbagai cabaran, namun ia tidak mematahkan semangat pemimpin dan rakyat Johor Riau. Disebabkan itu, pelbagai strategi telah dibuat oleh Kesultanan Johor Riau bagi menghadapi cabaran-cabaran ini. Oleh itu, kepimpinan Kesultanan Johor Riau berjaya menghadapi cabaran yang menggugat kedaulatannya dengan menggunakan beberapa strategi. Antaranya termasuklah memindahkan pusat pemerintahan, membina kota pertahanan serta menjalinkan hubungan persahabatan dengan Belanda. Murid-murid, mari kita mulakan dengan strategi yang pertama, iaitu pemindahan pusat pemerintahan. Sebahagian besar pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau terletak di sepanjang pesisiran Sungai Johor. Semasa pemerintahan Sultan Ibrahim, kegemilangan Kesultanan Johor Riau diteruskan di Kepulauan Riau Lingga yang menjadi pusat pemerintahan yang baharu. Pusat pemerintahan sering berpindah disebabkan oleh keperluan strategi ketenteraan dan pertahanan serta muslihat mempertahankan diri daripada ancaman Portugis dan Aceh. Strategi seterusnya ialah membina kota pertahanan yang lebih baik dan kuat. Kota pertahanan yang dibina sering berubah mengikut lokasi pusat pemerintahan dan mempunyai bentuk serta ciri yang tersendiri. Contohnya, pusat pemerintahan di Kota Kara. Kota Kara dibina semasa pengasasan kerajaan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah I di Kuala Sungai Telur. Kota ini menjadi kuat dan kukuh dari ancaman luar kerana pagar di sekeliling kota ini dibuat dengan pancang kayu besar setinggi 40 kaki iaitu bersamaan dengan 12 meter. Selain itu, ia diperkuatkan lagi dengan kelengkapan bedil dan meriam. Jadi, apa pendapat murid-murid tentang kekuatan Kota Kara ini? Kepimpinan Kesultanan Johor Riau juga turut mengekalkan kedaulatan kerajaan dengan mengadakan perjanjian persahabatan dengan pihak Belanda. Dasar dan tujuan mereka berbaik-baik dengan Belanda dilakukan sebagai strategi untuk menghadapi ancaman daripada Portugis di Melaka dan serangan daripada Aceh. Hubungan Johor-Belanda bermula pada tahun 1602 apabila Belanda menawarkan bantuan kepada Sultan Alauddin Riayat Shah II bagi melindungi Johor daripada serangan Portugis dan Aceh. Perjanjian Johor-Belanda ditandatangani pada 17 Mei 1606 antara Admiral Belanda Cornelis Metelief de Jorge dan Sultan Alauddin Riayat Shah II di atas kapal Belanda yang bernama Orange. Dengan bermulanya hubungan antara Johor dan Belanda,
Belanda telah meminta bantuan Johor untuk menyerang Melaka. Johor mengambil bahagian dalam perang Belanda-Portugis dengan memberikan bantuan-bantuan berikut. Johor membantu Belanda mengangkut peralatan perang, membuat tapak meriam, menggali parit kubu, menyekat musuh lari ke dalam hutan dan menaikkan semangat tentera Belanda. Dengan bantuan daripada Johor ini, Belanda berjaya mengepung dan menyerang Portugis di Melaka sejak 2 Ogos 1640. Justru itu, pada Januari 1641, Portugis di Melaka berjaya ditewaskan oleh Belanda. Kesimpulannya, Kesultanan Melayu Melaka berakhir pada 24 Ogos 1511 dan legasi kegemilangan Melaka diteruskan oleh Kesultanan Johor Riau. Strategi Johor Riau memindahkan pusat pemerintahan, membina kota pertahanan dan mengadakan perjanjian persahabatan dengan Belanda dapat mengekalkan kedaulatan dan kestabilan Kesultanan Johor Riau. Selain itu, kewibawaan dan kebijaksanaan pemerintahnya menggunakan pendekatan ini telah melonjakkan kesultanan ini ke arah kegemilangan dan keagungan di alam Melayu pada zaman itu. Iktibar yang boleh kita ambil daripada Kesultanan Johor Riau ini ialah pentingnya memelihara perpaduan dan kerjasama antara rakyat dan pemimpin di sesebuah negara. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak uji ingatan murid-murid tentang apa yang telah kita pelajari. Lihat soalan berikut. Jom kita cuba bersama-sama. Nyatakan ciri-ciri kota pertahanan yang dibina oleh Kesultanan Johor Riau. Jawapannya ialah ya, tepat sekali. Bagus ingatan murid-murid. Cikgu ulang semula jawapannya. Ciri-ciri pertahanannya ialah kedudukan kota pertahanan yang terletak di pesisiran sungai. Selain itu, kota ini juga dipagar oleh pancang kayu besar setinggi 40 kaki atau 12 meter. Kota pertahanan Kesultanan Johor Riau ini turut dilengkapi dengan bedil dan meriam. Latihan seterusnya ialah nyatakan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau. Jadi, apakah cabaran tersebut? Pandai, tepat jawapan itu. Antara cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau ialah yang pertama, persaingan Johor, Aceh, Portugis. Yang kedua, ialah perang Johor Jambi. Seterusnya, konflik pembesar dan akhir sekali, ancaman Raja Kecil. Dengan ini, cikgu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan tugasan soalan esei 8 markah. Kesultanan Johor Riau menghadapi pelbagai cabaran untuk mempertahankan kegemilangan dan kedaulatannya. Apakah faktor Kesultanan Johor Riau berjaya menghadapi cabaran tersebut? Jadi murid-murid boleh cuba menjawab soalan ini dan minta bimbingan guru sejarah untuk menilai jawapan yang murid-murid kemukakan. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu berundur diri, suka untuk cikgu ingatkan kewibawaan dan kebijaksanaan pemerintah berjaya mengukuhkan perpaduan dan seterusnya mengekalkan kedaulatan negeri. Sekian, semoga murid-murid semua terus kekal bersemangat meneroka ilmu dan menjadi warga negara yang hebat. Terima kasih dan semoga kita bertemu lagi.